أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar sedang penonton setia Tanyalah Ustaz? Biar tahu, jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton sekalian berada, mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Tanyalah Ustaz 2022 pada pagi ini kembali kita bersiaran bagi edisi 17 Februari 2022 bersamaan dengan 15 Rejab 1443 Hijri, hari Khamis pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih atas tontonan anda para penonton. Ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah. Kita akan bicarakan topik sirah pada pagi ini, kisah 25 Rasul Nabi Zulkifli alaihi salam. Dan sebagaimana biasa, kita bawakan kepada anda para penonton bintang ilmuwan yang berbahagia, Ustaz Muhadir Haji Jul Hafizahullah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih diucapkan kepada yang baik Ustaz atas kesudian bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Dan sebagaimana biasa, kepada anda para penonton yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan berkaitan topik kita pada pagi ini, anda boleh ajukan menerusi talian bebas tol 1800 881677. Dan paling mudah anda boleh terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan kita mohon jasa baik kepada anda para penonton untuk mengajukan soalan berkaitan dengan topik pada pagi ini dengan menggunakan tata bahasa Melayu dengan tepat dan juga padat, dan juga kita berikan ruang yang seluasnya mungkin kepada para penonton lain yang ingin mengajukan soalan pada pagi ini, insya-Allah. Dan yang bagus Ustaz, sirah kisah 25 Rasul Nabi Zulkifli alaihi salam. Dan untuk mukadimah topik pada pagi ini saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz. Tafadhal mashkur. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Syukran jazilan al-fadil Ustaz Anas. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, berbicara tentang sosok yang mulia, malah menyebut nama mereka yang mulia, itu mendatangkan rahmat di sesuatu tempat yang disebut nama-nama mereka ini. Inilah yang disebut oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah, guru kepada Al-Imam Alim Quraisy Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, "Inda dzikris salihin tanzilur rahmah." Ketika disebut nama orang yang salih, turun rahmat. Nama orang salih sahaja kalau disebut turun rahmat, bagaimana nama di antara orang-orang yang salih dan ketua mereka, iaitu para anbiya dan para rasul. Kita berbicara tentang Nabi Zulkifli, iaitu nama asalnya adalah Bishr, iaitu Sayyidina Bishr ataupun Sayyidina Nabiillah Zulkifli ibn Sayyidina Nabiillah Ayyub ibn keseterusnya sehingga sampai kepada keturunan mereka kepada Nabi yang sangat agung, Khalilullah, Nabiullah, Nabi Ibrahim Khalilullah. Beliau adalah salah satunya ataupun satu-satunya anak Nabi Ayyub alaihi salam. Kita tahu Nabi Ayyub alaihi salam, barangkali sudah dibicarakan sebelum ini Anas, punyai 26 orang anak, lelaki dengan perempuan. Allah anugerahkan rezeki. Tinggal lagi di hayat beliau 14 orang anak beliau yang lelaki semua meninggal dunia. Dalam hayat Nabi Ayyub alaihi salam cuma tinggal seorang sahaja.
Dikatakan ketika runtuhnya rumah beliau, baginda, maka meninggal keseluruhan 14 orang itu, melainkan Nabi Zulkifli alaihi salam. Nabi Zulkifli punyai kesabaran, mewarisi sifat ayah baginda yang mulia Nabi Ayub, dan Nabi Ayub sangat terkenal dengan kesabaran, diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan kemewahan pada asalnya, kemudian diuji dengan kematian anak-anak, dengan penyakit, ditinggalkan ahli keluarga. Inni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya Allah, aku terkena akan mudarat, tetapi Nabi Ayub alaihi salam punya tauhid yang sangat tinggi. Beliau tidak sebut inni massani yadur fashfini kalau sepatutnya begitu. Ya Allah, aku telah ditimpa akan kemudaratan, sepatutnya fashfini. Tetapi baginda wa anta arhamur rahimin. Dan engkaulah yang paling pemurah di antara yang pemurah. Ini darajah Anas, ketinggian keimanan pada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Nabi Zulkifli juga mewarisi kesabaran ayahnya, ayah baginda yang mulia, seorang yang saleh itu sudah pasti, seorang yang adil, seorang yang bijaksana. Tetapi ketika nanti kita melihat beliau diangkat menjadi ketua kaum ataupun raja, Nabi yang berstatus ketua raja, ketua kaum ataupun raja, tetapi kehidupan sangat sederhana sekali. Sejak daripada kecil terkenal dengan akhlak yang mulia, dengan amanah, dan tidak pernah memungkiri janji. Ciri khas yang ada pada Nabi Zulkifli adalah kesabaran yang nanti kita akan perhalusi insya-Allah. Masya-Allah, tabarakallah, satu mukadimah bukaan topik yang sangat luar biasa berkenaan dengan sirah yang kita bicarakan pada pagi ini, Nabi Allah Zulkifli alaihi salam. Dan yang berbahagia Ustaz dan juga sedang penonton, kita dah pun ada soalan yang pertama menerusi sahabat Facebook kita yang bertanya, Mak Etun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan yang pertama, siapakah Nabi Zulkifli alaihi salam dan silsilah susur galur nasab keturunan baginda? Dan yang kedua, bagaimanakah sifat yang dimiliki oleh Nabi Allah Zulkifli alaihi salam? Mohon pencerahan. Baik. Allahumma hidayatan lis-shawab. Syukran jazilan Mak Jahitun. Kita sebutkan tadi Nabi Zulkifli adalah seorang nabi di kalangan nabi-nabi Allah Azza wa Jalla, anak kepada seorang nabi juga, iaitu Nabi Ayub alaihi salam. Keturunan yang sangat mulia kerana para nabi adalah seorang lelaki yang terpilih di kalangan Bani Adam, dan mereka punya ciri-ciri khusus yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang sifat yang ada pada Nabi Zulkifli alaihi salam, itu disebut di dalam Al-Quranul Karim. Dan dalam Al-Quran ada 2 ayat menyebut tentang Nabi Zulkifli alaihi salam, sekaligus memberitahu tentang sifat baginda. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 85 sehingga 86, wa Ismail wa Idris wa Dzulkifl kullum minas sabirin. Nabi Ismail, Nabi Idris dan Dzulkifli semuanya termasuk di kalangan orang yang sabar. Apabila nama disebut dalam Al-Quran, itu sudah satu kemuliaan. Kenapa? Sebab ia disebut oleh Allah yang Maha Mengetahui. Dan kemuliaan ini akan tetap ada dengan tetapnya Al-Quran sampai hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla memperakui kullum minas sabirin. Semua mereka ini termasuk di kalangan orang yang sabar. Bila disebut sabar, sabar dalam taat, sabar dalam ujian, sabar dalam meninggalkan maksiat. Segala sifat kesabaran yang mulia ada dimiliki oleh para nabi yang kita sebutkan ini. Wa adkhalnahum fi rahmatina, dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Ini satu lagi kemuliaan, sebab rahmat adalah sesuatu yang dituntut dalam kehidupan kita untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Innahum minas salihin. Sekali lagi Allah sebutkan mereka termasuk di kalangan orang yang salih. Salih ada 3, iaitu salihul qulub. Hati mereka itu salih, itu bagus. Maksud keimanan yang kuat, hubungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan, tawakal dan sebagainya. Yang kedua, salihul lisan.
iaitu lisan mereka itu sentiasa zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, salih dari segi al-jawarih, dari segi amalan. Sebab itu mereka punyai amalan yang sangat luar biasa dari segi solat, dari segi kebaikan yang berkaitan dengan Allah, hablum minallah, dan juga kebaikan kepada manusia, hablum minan nas. Itu antara ciri yang dimiliki oleh Nabi Dzulkifli. Allah Azza wa Jalla memperakui: satu, baginda di kalangan orang yang sabar; dua, termasuk dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala; tiga, termasuk di kalangan orang-orang yang saleh; dan satu lagi Allah menyebutkan wadhkur Ismail wal Yasa' wa dzal kifl wa kullum minal akhyar. Dan ingatlah Nabi Ismail, Nabi Al-Yasa' dan Nabi Dzulkifli, semua mereka di kalangan orang-orang yang terpilih. Ini pengakuan daripada Allah, sudah pasti akhlak dan peribadi, ubudiyah dan taqarrub itu diakui oleh yang Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, pengiktirafan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya yang bagi ustaz dan juga senang penonton, kita teruskan lagi dengan kita raikan soalan yang kedua daripada sahabat Facebook kita, Rahimah Saud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah maksud nama Dzulkifli sehingga Allah Subhanahu wa taala memilih nama tersebut lalu diberikan kepada rasulnya? Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Masya-Allah, soalan yang sangat bagus sekali Ustaz Anas. Syukran jazilan Puan Rahimah. Dzulkifli itu berasal daripada dua perkataan. Yang pertama dzu, yang kedua al-kifl. Jadi dzu maksudnya yang mempunyai. Al-kifl itu pelbagai makna mengikut variasi ayat Al-Quranul Karim, dan demikian penjelasan ulama. Pertama sekali, al-kifl itu bermaksud kesanggupan dalam menunaikan tanggungjawab. Nabi Dzulkifli nanti kita akan lihat, masya-Allah tabarakallah, baginda adalah orang yang sanggup. Nantinya ketika Nabi Al-Yasa' kita akan bicarakan sebentar lagi, mencari orang-orang yang siapa yang boleh menggantikannya, tetapi harus melakukan tiga perkara. Pertama sekali, orang itu berpuasa sepanjang hari. Yang kedua, bangun pada setiap malam. Dan yang ketiga, dia tidak marah. Tidak marah. Masya Allah tabarakallah, Nabi Dzulkifli yang akan kita lihat nanti yang sanggup untuk melakukannya, memang dipraktikkan dalam kehidupan. Sehingga kata Al-Imam Ibn Kathir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, beliau menukilkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Jarir dan Al-Imam Abu Najih. Keduanya meriwayatkan daripada Al-Imam Mujahid. Al-Imam Mujahid seorang tabi'in, dan beliau di antara pemuka dalam bab tafsir. Kalau disebut Imam Mujahid, masya-Allah, dari segi tafsirannya luar biasa. Beliau mengatakan, Al-Imam Mujahid mengatakan, wa kana qad takaffala li bani qaumihi an yakfiyahu amrahum. Sesungguhnya Nabi Dzulkifli alaihi salam telah sanggup untuk menunaikan tanggungjawab terhadap kaumnya, iaitu akan menyelesaikan apa sahaja urusan kaum mereka. Wa yaqdi bainahum bil adl, dan memutuskan sesuatu perkara dengan adil. Fafa'ala, lalu baginda lakukan dua perkara ini. Fasummiya dzal kafli, lalu sebab itulah disebut Nabi Dzulkifli. Syekh Al-Maghari di dalam tafsir Al-Maghari, kitab beliau mengatakan Dzulkifli maksudnya orang yang bertuah dan orang yang bertanggungjawab. Syekh Muhammad Mutawalla Sya'rawi, seorang al-arif billah, seorang mufassir di zaman moden ini di Mesir, beliau mengatakan al-kifl ataupun al-kiflu ay al-hadhu wan nasib, iaitu satu anugerah dan satu pemberian daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu beliau membacakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi, wahai orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu beriman dengan rasulnya. Apa kesannya? Yu'tikum kiflaini min rahmatih. Nanti kamu akan dibagi dua anugerah daripada rahmatnya. Jadi al-kifl ini merujuk kepada anugerah. Para ulama mengatakan Nabi Dzulkifli ini takaful bi amrillah, menyempurnakan suruhan Allah, demikian menyempurnakan hajat manusia, juga
menyempurnakan akhlak yang sangat mulia yang baginda miliki. Naam. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya, dan banyak lagi akan kita raikan soalan-soalan daripada anda. Kita berjeda seketika, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah. Kita masih lagi pada pagi ini berbicara topik yang cukup menarik, iaitu sirah kisah 25 Rasul Nabi Allah Zulkifli alaihi salam, dan kita bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul hafizahullah, dan kita nak teruskan lagi berbahagia Ustaz dengan kita raikan soalan daripada penonton kita di laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz. Jura Azlin Sufyan yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, apakah mukjizat Nabi Zulkifli alaihi salam, dan adakah baginda mempunyai isteri serta keturunan? Mohon pencerahan. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Syukran jazilan. Jura Azlin bertanya, tidak ada riwayat tentang siapakah nama isteri baginda, kemudian anak dan keturunan. Secara zahirnya kebanyakan para nabi itu, secara zahirnya nabi-nabi itu adalah berkahwin, secara zahirnya. Cuma tidak disebut siapa nama dan sebagainya. Kita beranggapan dia punyai isteri dan punyai keturunan. Ala kulli hal, tentang Nabi Zulkifli itu khilaf di kalangan ulama. Apakah baginda seorang nabi ataupun hanya seorang soleh sebegitu. Ada dua pendapat. Pendapat jumhur mengatakan baginda adalah seorang nabi. Alasan yang pertama, kata Imam Ibn Kathir, kerana ayat yang kita sebutkan tadi menyebutkan tentang Nabi Ismail, Nabi Idris, kemudian Zulkifli. Jadi sebarisan nama baginda dengan para nabi dan rasul disandingkan, maka bermakna baginda juga seorang nabi dan rasul. Kata beliau Imam Ibn Kathir dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, fadh-dhahir min dhikrihi fil Qur'anil azim bi thana'i alaihi maqrunan ma'a haula'i sadatil anbiya annahu nabiyyun alaihi min rabbih salatu wassalam. Kerana namanya disekalikan dengan para nabi dan rasul tadi dalam Al-Quran, dan pujian Allah terhadap mereka, itu menunjukkan baginda adalah seorang nabi. Wa hadha huwal masyhur, ini adalah yang masyhur. Bermakna mafhum mukhalafah ada yang tidak masyhur, iaitu itu juga pandangan Imam Mujahid dan yang lain-lain. Ala kulli hal kita berpegang kepada yang jumhur itu. Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi dalam kitabnya Al-Bahrul Muhit, beliau juga mengatakan qala al-aktsarun huwa nabiyyun. Para ulama ramai mengatakan bahawa baginda adalah seorang nabi. Jadi riwayat tidak menyebut siapakah nama isteri baginda, keturunan. Ala kulli hal kita secara umum sahaja beranggapan dan kita berpandangan mengikut yang umum, baginda punya isteri dan keturunan. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan saya teruskan lagi yang bagi Ustaz dengan izin, dengan kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita yang berikutnya. Hana Wanci bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah Nabi Zulkifli alaihi salam merupakan satu-satunya putera Nabi Ayub alaihi salam, seorang raja yang luar biasa yang mempunyai sifat sabar dan adil? Mohon pencerahan, biar tahu jangan keliru. Masya-Allah, soalannya sangat baik daripada Puan Hana. Naam. Jawapannya ialah ya, baginda punyai 26 orang anak. Nabi Ayub alaihi salam 14 orang lelaki, semuanya meninggal di hayat baginda, kecuali seorang sahaja, iaitu Nabi Zulkifli yang kita bicarakan ini. Bukan bermakna Nabi Ayub alaihi salam punyai cuma seorang anak tu, tidak. Cuma satu-satunya yang hidup. Yang lain 14 orang semua meninggal dunia. Dan sifat luar biasa tadi, sifat sabar dan adil. Saya suka soalan ini. Kenapa Nas? Sebab beliau sebut seorang raja yang mempunyai sifat sabar dan adil. Bukan senang kalau rakyat, kalau orang biasa barangkali sabar seperti tak punya apa-apa. Adil tidak punya tanggungjawab, tapi bila raja itu bukan senang untuk sabar dan bukan senang untuk adil. Naam.
Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam yang nantinya akan mewarisi pemerintahan ataupun mewarisi dakwah Nabi Ilyasa. Kita akan bicarakan sebentar lagi, yang baginda yang akhirnya menjadi raja ataupun ketua kaum sekaligus jadi nabi, memang seorang yang sangat sabar. Ada nanti kita bicarakan bagaimana kisah baginda dengan iblis yang cuba untuk mengganggu kesabaran baginda, dan adilnya setiap hari baginda akan pastikan ada masa untuk bersama dengan rakyat untuk bertanya permasalahan dan sebagainya. Itu menunjukkan baginda seorang yang sabar dan adil. Masya Allah, tabarakallah. Satu perkara yang cukup menarik ialah di awal tadi yang berbagai ustaz ada menyebutkan ketika nama orang yang soleh disebutkan, maka disitulah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berbicara topik Nabi Allah Zulkifli alaihissalam ini, kita bicarakan banyak nama-nama nabi kita sebutkan pada pagi ini. Mudah-mudahan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam program kita. Amin, insya-Allah. Dan berikutnya yang berbagai ustaz dan juga sidang penonton, kita raikan lagi soalan yang berikutnya di laman rasmi Facebook. Sahabat kita yang bertanya, Izara Zulaikha yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah faktor yang menyebabkan Nabi Zulkifli alaihissalam ingin menjadi raja di zaman pemerintahan kerajaan pada ketika itu? Apakah keadaan faktor ekonomi atau sosialiti tidak begitu stabil pada ketika itu, dan kepakaran dalam menyebabkan Nabi Zulkifli berniat untuk membantu raja pada ketika itu? Mohon perkongsian ilmu. Syukran, biar tahu jangan keliru. Subhanallah soalannya Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Masya-Allah, luar biasa. Puan Naiz, Zara dan penonton yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, soalannya sangat baik. Raja yang dimaksudkan dalam soalan tadi itu dalam kitab sirah merujuk kepada seorang nabi, iaitu Nabi Ilyasa. Al-Imam Al-Hafidh bin Kathir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah dan dalam kitab beliau Qasasul Anbiya, beliau menyebut apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir dan Al-Imam Abu Hatim melalui jalan Daud ibn Abu Hind daripada Al-Imam Mujahid, bahawa satu ketika Nabi Ilyasa sudah tua, lanjut umurnya, dan baginda tidak punya keturunan, beliau sedikit risau siapa nanti yang akan menjaga rakyat dan membimbing mereka di kawasan Syam. Jadi Nabi Zulkifli ini berdakwah dan kaumnya berada di sekitar Syam. Syam itu adalah 4 buah negara, iaitu Syria, Jordan, Palestin dengan Lebanon. Supaya kita dapat fokus kawasan mana tempat dakwah dan tugas mulia Nabi Zulkifli, Nabi Ilyasa dan seterusnya itu. Lalu ketika itu baginda inginkan siapa yang boleh menggantikan baginda. Lalu cuba mencari pengganti. Dan dikumpulkan orang rakyat jelata ketika itu, law anni istakhlaftu rajulan 'ala an-nas ya'malu 'alaihim fi hayati hatta anzura kaifa ya'mal. Aku ingin mencari seorang pengganti yang aku ingin dilihat pada masa hidupku, bagaimana dia mengurus rakyat, mendakwah rakyat, dan bagaimana dia bermuamalah dengan mereka. Lalu baginda mengatakan, Nabi Ilyasa mengatakan, man yataqabbalu li bi thalathin astakhlaftuhu. Siapa yang boleh lakukan 3 ini, maka aku akan pilih dia untuk menggantikan diriku. Yasumun nahar, berpuasa pada siang hari. Yaqumul lail, qiyam pada sepanjang malam. Wala yaghdab, dan dia tidak yaghdab, tidak marah. Lalu bangkitlah Nabi Zulkifli yang namanya Bishir tadi itu. Ana, beliau mengatakan. Lalu Nabi Ilyasa pun berhenti di situ. Esok tanya lagi perkara yang sama, kumpulkan lagi, sebab baginda adalah seorang raja dan juga seorang penguasa kaum. Dan perkara yang sama dijawab oleh Nabi Zulkifli. Maksudnya Nabi Zulkifli memang berkeinginan di situ. Itu juga sebenarnya pilihan Allah Subhanahu wa taala. Malah lagi rakyat melihat Nabi Zulkifli daripada kecil memang terbina dengan akhlak-akhlak yang mulia, dan sampai nanti sebenarnya satu keadaan, satu masa yang baginda akan dipilih menjadi nabi dan rasul sebagai kesinambungan risalah kenabian yang dibawa oleh Nabi
Ilyasa. Jadi satu, kenapa? Ini pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Nabi Ilyasa sangat tua dan tidak punya keturunan dan inginkan supaya rakyat dijaga dalam perkara hidayah dan perkara kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada yang jelas tentang kaitan tentang faktor ekonomi, sosial yang tidak stabil dan sebagainya. Cuma kepakaran dalam menyelesaikan permasalahan, ya. Sebab Nabi Zulkifli punya masa, Ustaz Anas, bersama dengan rakyat setiap hari. Malah siapa yang nak datang malam pun boleh diraikan. Itu masya-Allah beliau bagikan masanya sebab beliau sudah janji tadi. Nabi Ilyasa katakan siapa sanggup 3 ni khair, menggantikan diriku. Satu yasumun nahar, satu yasumun nahar, puasa pada siang hari sepanjang hari itu maksudnya. Yang kedua yaqumul lail, bangun setiap malam. Dan yang ketiga sabar, la yaghdab, maka itu dipunyai oleh Nabi Zulkifli alaihi salam. Insya-Allah, tabarakallah. Siangnya sibuk bersama dengan rakyat, maka malamnya sibuk bermanja-manja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu kekuatan yang sangat luar biasa yang dimiliki, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Allah Zulkifli alaihi salam. Banyak lagi akan kita bicarakan yang bagi Ustaz dan juga sidang penonton. Kita berjeda sekali lagi, terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah. Kita masih lagi berbicara topik pada pagi ini, sirah kisah 25 Rasul Nabi Zulkifli alaihi salam. Dan kita bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul. Dan kepada anda para penonton yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan berkaitan topik yang kita bicarakan pada pagi ini, jangan malu, jangan segan malu bertanya sesaat jalan. Hubungi kami 1-800-88-1677 atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda ataupun kemusykilan berkaitan topik pada pagi ini menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi, kita sama-sama bantu sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan yang berbahagia Ustaz, kita teruskan lagi dengan kita raikan soalan yang berikutnya daripada sahabat Facebook kita, Mas Niza yang bertanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya, mengapakah Nabi Allah Zulkifli alaihi salam menerima syarat puasa di siang hari dan beribadah di malam hari sebagai syarat menggantikan raja, dan apakah hikmahnya? Sekian, mohon pencerahan. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Nah, syukran jazilan Mas Niza atas pertanyaan. Pertama sekali, yang tahu hikmahnya cuma Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini sebagai satu persiapan juga untuk Nabi Zulkifli menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, ketika itu belum lagi, tetapi setelah sanggup menerima apa yang diminta oleh Nabi Ilyasa, maka sebab itu, selepas itu baginda memang benar-benar menjadi seorang raja sekaligus seorang nabi dan rasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, para nabi dan rasul untuk berpuasa, untuk beribadah pada malamnya itu sebenarnya sesuatu yang lumrah. Sebab para nabi dan rasul, termasuk Nabi Zulkifli yang kita bicarakan ini, perkara-perkara ini memang sangat sudah menjadi kebiasaan. 4 sifat mereka yang sudah kita ketahui, dan bukan 4 sahaja sebenarnya, ini dipanggil ummahatus sifat. Sifat-sifat induk yang ada pada para nabi dan rasul. Itu secara tafsil kita belajar. Adapun secara ijmal itu banyak lagi. Yang kata sidq, amanah, tabligh, fatanah, itu memang sifat core dipanggil ummahatus sifat. Adapun yang lain tentang bangkit malam dan sebagainya, kesabaran, itu memang sudah
pasti. Sebab Allah Azza wa Jalla memilih orang yang akan menjadi Nabi dan Rasul bukan sebarangan, Ustaz Anas. Dia mesti orang yang cekal. Sebab itu dalam riwayat tidak ada Nabi dan Rasul melainkan setiap mereka akan mengembala kambing. Allah. Sebab kambing itu hikmahnya tu. Kambing itu memang ada degil jugalah. Jadi payah kita nak kawai. Lah orang jadi kental. Kalau kita dah biasa dengan benda-benda laku. Sekali jual semua. Tak tahan. Masya-Allah. Sebab itu masya-Allah tabarakallah, tentang kesabaran, bangkit malam dan puasa itu satu yang lumrah kepada para nabi dan rasul, dan itu juga hikmah Allah Azza wa Jalla inginkan Nabi Dzulkifli yang nantinya menjadi ketua kaum ataupun raja dan nabi. Sebab itu hikmahnya menyanggupi dan menerima apa yang diinginkan, dimohonkan oleh Nabi Ilyas yang kita bicarakan sebentar tadi. Masya-Allah, tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz, tentang puasa juga soalan yang berikutnya menerusi sahabat Facebook kita, Zuhara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika Nabi Dzulkifli alaihissalam dilantik sebagai raja, disyaratkan supaya berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malamnya. Bagaimanakah bentuk atau cara kaedah puasa Nabi Dzulkifli alaihissalam? Adakah sama sebagaimana puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya? Mohon pencerahan. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Insya-Allah. Masya-Allah. Bagus soalan ni, masya-Allah. Sebab soalan ini kita anggap di luar daripada biasa. Kenapa? Sebab beliau melihat, insya-Allah Zuhara melihat bagaimana zaman itu. Sebab kan zaman kita zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Dzulkifli awal daripada itu. Sudah pasti apakah sama syariat ataupun tidak. Sebab itu soalan ini sangat unik. Dari segi i'tiqad, semua para nabi dan rasul bawa satu saja i'tiqad, an ya'budullah wajtanibut taghut, iaitu beribadah kepada Allah, menyembah Allah sebagai Tuhan dan menjauhi taghut. Itu dari segi akidah semua sama. Tetapi dari segi syariat, setiap para rasul akan bawa syariat yang berbeza daripada syariat rasul sebelumnya. Jadi setiap rasul itu bawa syariat. Adapun nabi tidak semestinya bawa syariat. Nabi hadir untuk membantu ataupun menyokong rasul tadi itu, sekaligus bersamanya dalam memperkuatkan syariat rasul tersebut. Begitulah juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana itu solat pada zaman itu tidak sama dengan solat zaman kita sekarang. Puasa zaman itu tidak sama dengan puasa zaman sekarang. Nabi Dzulkifli puasanya sepanjang hari. Malah mungkin juga sepanjang tahun. Kalau syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silakan puasa saumud dahar, puasa sepanjang tahun. Tapi jangan puasa pada 5 hari ini. Iaitu 2 hari raya Aidil Adha dengan Aidil Fitri. Kemudian hari-hari tasyrik. Kemudian satu lagi perbahasan ulama selepas nisfu Sya'ban itu. Itu khilaf di kalangan ulama. Tapi yang pasti tadi 5 hari tadi itu tidak boleh untuk berpuasa untuk zaman kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selebih daripadanya tafadhal sahaja. Tapi untuk Nabi Dzulkifli tidak ada syariat itu. Jadi yang kita tasawurkan baginda berpuasa setiap hari setelah menyanggupi apa yang beliau sanggupkan tadi. Masya-Allah, tabarakallah, cetusan soalan mungkin akibat merindui bulan Ramadan tentang puasa tu, insyaallah tabarakallah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, amin, insyaallah, mudah-mudahan. Dan kita dah pun ada soalan yang pertama menerusi pemanggil kita di talian. Kita ada pemanggil pertama pada pagi ini untuk kita raikan, Haji Tukinun dari Skudai, Johor. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mahathir Anas. Ya. Alhamdulillah. Apa khabar Tuan Haji Tukinun? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Semua dirahmat dalam keadaan sehat. Amin, insya-Allah, amin. Ya, persoalannya Ustaz Dai. Kita tahu Ustaz, Nabi-Nabi ada banyak kurniaan ataupun mukjizat. Kalau Nabi Musa dia kurniakan tongkat menjadi ular. Kalau Nabi Muhammad boleh belah bulan. Saya nak tahulah Ustaz dan Dai, kalau Nabi Zul ni ada tak keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi? Contohnya mujizat lah.
untuk kita mengetahui yang pertama ni. Itu sajalah soalannya pagi ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Mudah-mudahan Haji Tukinun dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkati kehidupan. Soalan yang ringkas tetapi luar biasa tentang mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi yang lain, tetapi kita jarang dengar. Tadi Ustaz dah mention ataupun Ustaz dah sebutkan sedikit. Tapi mungkin ada hikmah disembunyikan dan sebagainya, mungkin sedikit pencerahan daripada bagi Ustaz. Terima kasih Tuan Haji Tukinun yang setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan diberi kesihatan yang berpanjangan, ilmu yang bertambah, iman yang kuat. Amin ya Allah. InsyaAllah dikurniakan husnul khatimah untuk kita semua juga. Allahumma amin. Tentang mukjizat tidak disebut secara jelas Tuan Haji dan hadirin hadirat, tidak seperti nabi-nabi yang lain dengan jelas disebut yang seperti yang kita tahu. Apa sebabnya itu? Seperti yang Ustaz Anas sebut tadi, wallahu alam, ada hikmahnya. Betul. Itu ada, cuma tidak disebut begitu. Adapun kualiti-kualiti yang lain, umpamanya menundukkan iblis, nanti kita akan bicarakan itu. Nah, dan menundukkan rakyat, itu adalah suatu yang kelebihan yang luar biasa juga. Daulat tu. Masya-Allah juga. Memang kita melihat umpamanya kalau disebut mukjizat itu nampak suatu yang sangat besar. Ya. Tapi umpamanya mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Quran itu, tentang memahami isi Al-Quran itu, tentang hidayah yang ada di dalam Al-Quran itu, tentang menguasai ilmu Al-Quran sehingga menguasai ilmu yang lain. Yang boleh mendorong seseorang itu menjadi seorang hamba Allah yang sangat baik. Hablum minallah, hablum minan nas. Itu juga sebenarnya kesan daripada mukjizat yang kadang-kadang kita tidak nampak. Jadi kerana itu tidak disebut apakah mukjizatnya dalam mana-mana hadis ataupun mana-mana kitab sekalipun. Saya juga berusaha sebenarnya mencari Ustaz Anas, buat research apakah ada mukjizat yang khusus. Tidak disebut secara khusus, tetapi tidak mengurangkan martabat kenabian dan ketinggian Nabi Dzulkifli kerana kualiti-kualiti yang lain, umpamanya menguasai iblis tadi itu, malah menguasai manusia, seorang raja yang hidup dalam penuh kesederhanaan. Itu bukan senang itu. Nah, orang biasa kalau bersabar itu mungkin lumrah. Tapi ketika diuji dengan kemewahan, punyai segalanya, tapi tetap bersabar dan boleh luangkan masa dengan rakyat di setiap hari Ustaz Anas. Malah siapa nak hadir malam boleh, cuma satu je beliau minta, jangan hadir waktu qailulah. Itu nanti kita akan bicarakan bagaimana iblis menggoda ketika itu dan menunjukkan kesabaran baginda yang menaikkan lagi martabat baginda alaihi salam. Allahu akbar, insya-Allah, tabarakallah. Satu waktu je jangan kacau kailulah. Itu insya-Allah kita akan bicarakan selepas ini, kerana kita nak raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Daripada kisah cara Nabi Allah Zulkifli alaihi salam dilantik menjadi raja, yakni harus mematuhi beberapa syarat dan juga amanah yang telah pun ditetapkan, apakah yang boleh kita pelajari tentang pentingnya menjaga amanah sebagai seorang pemimpin? Terima kasih atas pencerahan. Seorang ayah juga pemimpin, Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Ustaz, saya suka sangat soalan daripada Intan, sebab ini suatu yang untuk kita practically ikut apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus 3 tadi tu? Masya-Allah, bagus soalan ini. Soalan lain pun bagus. Ini terasa hati. Soalan lain semua bagus. Masya-Allah, tabarakallah. Syekh Muhammad Mutawalla Sya'rawi, beliau sebut, kenapa 3 tadi tu? Nabi Ilyasa alaihi salam juga seorang nabi, sudah pasti diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa puasa? Sebab puasa itu bermaksud kita meninggalkan sesuatu yang halal. Tak makan, tak minum, tidak bersama dengan pasangan masing-masing. Bila tu? Daripada terbit fajar sadiq subuh sehingga terbenam matahari. Itu panjang masanya tu. Poinnya ialah puasa itu meninggalkan sesuatu yang halal dalam tempoh waktu yang bukan pendek. Ini bermakna kalaulah lulus orang itu dengan ujian meninggalkan sesuatu yang halal bukan yang haram, bermakna kalau lulus senanglah nanti dia untuk meninggalkan yang haram yang jelas sudah haram. Di situ melibatkan apa tu? Di situ adalah
melibatkan amanah yang disebutkan tadi itu, Masya Allah. Jadi bermakna kalaulah perkara yang halal ditinggalkan semata-mata untuk menjunjung perintah Allah atas nama puasa, yang haram itu lagi senang untuk ditinggalkan. Umpamanya tidak amanah yang disebutkan tadi, umpamanya tidak bertanggungjawab, tidak melaksanakan tugas dengan baik, itu lagi lebih senang dibuat. Yang kedua, memberi janji semua baik. Yang kedua, kenapa bangun malam? Sebab bangun malam itu menguatkan hubungannya dengan Allah. Orang kalau hubungannya dengan Allah bagus, maka hubungan dengan manusia dan alam akan jadi bagus. Allah. Saya teringat dosa Anas daripada nasihat guru kita. Seorang yang singki airnya meleleh, melimpah, lalu masuk ke bilik tidur umpamanya. Sejauh bilik tidur. Lalu seorang insya-Allah keajah yang baik, mak ajah yang baik, adik yang baik akan move-kan lantai itu. Nah, cuma baik, bagus, solehah, tapi belum tentu cerdik. Allah. Yang cerdiknya adalah bagaimana? Jangan dulu di-move-kan itu, tutupkan dulu air yang terkeluar tadi itu. Barulah nak move. Kalau tidak, kita akan cuci berjam-jam lah sana, sebab air tetap jatuh keluar. Kenapa? Punca tadi tidak diselesaikan. Orang yang punya masalah dengan manusia, dengan makhluk, dia ada masalah puncanya tu, punca dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab itu waktu malam kita baguskan hubungan ini, taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, marah. Kenapa? Sebab orang kalau tak marah, kalau dia tak boleh kawin marah, dia tak boleh buat apa sana. Dia kena sabar. Pemimpin yang ditanya tadi, amanah antaranya kena sabar. Kalau tak sabar, tak boleh kata apa. Apa pun permasalahan tak boleh nak lepas. Walaupun sikit. Kenapa? Tak zat marah, tak zat marah. Jadi dia tak boleh nak fikir secara wisely, secara matang, lah dia buat keputusan, tindakan dan keputusan yang tidak seperti yang berhikmah dan baik. Allahu akbar, insyaallah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada para pemimpin kita dan juga kepada kita semua, mudah-mudahan akhlak sebagaimana yang digambarkan kepada Nabi Allah Zulkifli alaihi salam. Dan berikutnya Ustaz, kita banyak lagi akan kita bicarakan. Kita akan berjeda sekali lagi. Terus setiap menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, untuk pembicaraan ataupun perbincangan topik sirah kisah 25 Rasul Nabi Zulkifli alaihi salam. Dan kita masih lagi bersama yang berbahagia guru mulia kita Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul Hafizahullah. Dan kepada anda para penonton yang ingin mengajukan sebarang soalan ataupun kemusykilan yang berkaitan topik kita, untuk soalan yang ingin diajukan, anda boleh hubungi talian bebas tol 1-800-881677 atau paling mudah hantarkan menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa utamakan tata bahasa Melayu dengan tepat dan pastikan soalan anda ringkas, padat dan juga sampai. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Dan yang berbahagia Ustaz, tadi ada digambarkan bagaimana godaan dan juga tipu daya syaitan dan juga iblis untuk mengganggu gugat Nabi Allah Zulkifli alaihi salam. Jadi mungkin boleh Ustaz kongsikan kepada para penonton pada pagi ini, insya-Allah. Baik, barakallahu fiik Ustaz Anas, hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Tadi kita sebut bahawa kisah Nabi Ilyasa yang sudah lanjut usia dan tidak punya keturunan, dan baginda inginkan seseorang yang menggantikannya. Lalu kita sebut tadi baginda sebagai seorang raja ataupun sebagai seorang ketua kaum ketika itu mengumpulkan dan menyatakan hasratnya, sudah kita sebutkan tadi. Dan siapa yang sanggup? Nabi Zulkifli alaihi salam. Cerita yang kita bicarakan ini ada disebut oleh Al-Imam Ibnu Kathir dalam dua kitab beliau, Al-Bidayah wa Nihayah, dan dalam kitab Qisas Al-Anbiya. Kesinambungan cerita tadi itu bersambung. Ketika Nabi Zulkifli sudah sanggup, ketika itu iblis mengumpulkan bala tenteranya di kalangan syaitan dan yang lain. Bermaksud iblis itu ketua pada syaitan. Dan kata iblis, alaikum bi fulan, hendaklah kamu cuba ganggu orang itu. Siapa? Zulkifli.
Mereka naim apa? Kesabaran tu tadi tu. Akhirnya semua tak berapa nak sanggup. Iblis sendiri, ketua pada syaitan, mengatakan, da'uni iya, biar saya saja yang berdepan dengannya. Apa yang berlaku? Kita sudah sebutkan bahawa Nabi Zulkifli berpuasa sepanjang hari dan qiyam sepanjang malam. Sebab itu beliau tidak tidur pada waktu malam. Bila baginda tidur? Waktu qailulah. Yang kita sebutkan tadi. Qailulah itu adalah waktu sekejap sebelum zuhur. Nah, qilu fa inna syaitan lam taqil. Ada riwayat menyebut hendaklah kamu berqailulah sebab syaitan tak qailulah. Sebab qailulah ini, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam Ihya Ulumuddin, menolong untuk kita bangkit pada waktu malam. Itulah kesempatan waktu baginda tidur. Yang lain tidak. Apa yang berlaku? Datanglah iblis tadi dalam bentuk manusia, iaitu orang tua miskin. Datang waktu qailulah. Lalu ketuk pintu, man hada? Siapa? Syaikhun kabirun mazlum. Seorang syekh yang dizalimi. Kenapa? Inna baini wa baina qaumi khusumah. Saya ada berkelahi dengan kaum saya, dengan orang kampung saya lebih kurang. Wa innahum zalamuni wa fa'alu bi wa fa'alu. Lalu mereka zalim pada saya, buat apa-apa kat saya. Orang lagu tu kan. Lalu kata beliau lagu ni, jangan mai waktu ni. Bila nak mai? Mai malam nanti. Mai malam nanti nak. Habis waktu itu tak ada nak tidur pasal habis waktu qailulah tadi tu. Terus urusan dengan rakyat lagi. Malam baginda tunggu. Tak mai-mai. Masya Allah. Ini kan menguji kesabaran ni. Ni bukan seorang saja nak di-entertain, ramai lagi manusia yang lain. Esok baginda seperti biasa berada di majlis bersama dengan rakyat, dengar permasalahan dan menyelesaikannya. Tengok-tengok orang tua tadi tak mai. Lepas tu balik rumah lah. Bila balik rumah nak tidur, waktu tu dia mai sekali lagi. Nabi Zulkifli mengatakan, alam aqul laka idza qa'adtu fa'tini. Saya habaq mai dah kan, kalau kata saya ada majlis, mai waktu tu. Waktu ni nak mai jumpa malam nanti. Malam nanti pun tak mai juga nah. Dah sehari dah nah. Esok hari pergi kat majlis macam biasa, tak mai. Masya-Allah. Apa yang berlaku? Wa syaqqa alaihi nu'as. Dah teruk sangat, dah tak tidur. Berapa hari dah tak tidur malam? 2 hari dah kan. Lalu kata Nabi Zulkifli bagi tahu dengan pembantu-pembantunya, la tada'anna ahadan yaqrubu hadzal bab hatta anama. Jangan suruh siapa-siapa lah main lagi. Pintu ni jangan ketuk lagi lah. Bagi tahu nak bagi tahu ni. Fa inni qad syaqqa alayya an-naum. Saya ni rindu sangat nak tidur. Bahasa diguna syaqqa alayya an-naum. Rindu sangat, mushtaq nah. Waktu tu dia mai lagi. Bila mai, yang depan pintu kata tak boleh. Nabi tak bagi. Dia nak masuk juga. Rupanya disebut dalam kitab ini, beliau lihat ada satu lubang angin. Iblis kan, tang tu dia masuk, kemudian dia mai daripada dalam, masuk dah kat rumah, dia ketuk pintu, dia tersilap. Orang ketuk pintu daripada luar. Dia ketuk. Tengok, bangkit, masya-Allah. Tak ada apa nak tidur, bangkit. Tengok, Masya Allah. Ketika itu Nabi Zulkifli tahu ini adalah bukan manusia biasa. A'adu wallah, kamu ini apakah musuh Allah, maksudnya iblis? Lalu mengaku dia, na'am, ya saya iblis. A'yaitani fi kulli syai', kamu telah meletihkan saya pada sangat banyak benda. Berapa hari saya cuba nak kacau ni. Fa'altu ma tara, kamu lihat kan apa yang saya buat. Tujuan li ughdibaka, satu ya, nak suruh kamu marah. Kamu tak marah-marah sampailah. Itu bermakna iblis cuba untuk mengganggu supaya marah. Memang benar. Sebab itu disebut takaffal. Memang betul-betul menyanggupi, memang betul-betul melaksanakan apa yang telah dijanjikan kepada Nabi Ilyas tadi. Itulah dia kesabaran yang sangat luar biasa. Hatta diuji pada waktu itulah nak tidur, tak dapat juga mengganggu ataupun menyebabkan baginda marah. Terus sahaja tidak marah. Begitulah namanya sesuai dengan Zulkifli. Masya-Allah, tabarakallah. Jangan marah dan jangan marah. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi sampai iblis pun surrender, masya-Allah, tabarakallah. Jadi kita doakan mudah-mudahan kita juga diberikan kekuatan dan juga semangat sebagaimana Nabi Allah Zulkifli alaihi salam. Dan sebut tentang qailulah tadi Ustaz. Kita nak
mungkin nak pencerahan sedikit lah. Tempoh masa sebelum Zuhur, Ustaz. Mungkin ada juga yang dalam keadaan yang tertanya-tanya, kalau selepas Zuhur tertidur juga, Ustaz, kan dianggap ataupun dapat pahala kelebihan Qailulah, Ustaz? Pertama sekali, kalau siapa-siapa berqailulah itu ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takrir tadi Nabi sebut qilu, hendaklah kamu berqailulah. Bermakna Nabi suruh, bila suruh kita buat, dapatlah pahala. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahidin. Siapa yang hidupkan sunnahku di akhir zaman kefasadan umat, baginya satu pahala mati syahid. Jadi qailulah ni sebenarnya tidur saat sebelum lohor, nak bagi kekuatan supaya solat Zuhur. Nah, pukul 11 pun tak apa, pukul 12 pun tak apa, tidur saat. Nah, 5 minit pun tak apa. Tapi syarat bangkit sebelum lohor. InsyaAllah. Yang Ustaz Anas tanya tadi itu, dia balas sampai lepas lah. Sebab 3, 4 ya. Masya-Allah. Nah, kalau niat dia tadi memang sebelum nak lohor, itu tidak mengapa, Ustaz Anas, ya. Mungkin tertidur terlepas itu dimaafkan. Nah, cuma tuan-tuan kalau kata nak bangkit pada waktu yang kita nak, amaikanlah baca surah Al-Kahfi ayat 107 sampai akhir surah itu. Itu kata ulama petua ni faedah nah, kalau nak bangkit pada waktu yang kita nak kehendaki, tidur lo sebelum jangan tidur lo. Sebelum tidur berniat bangkit pukul apa? Bacalah ayat 107 sampai 110 surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi, saya masya-Allah tabarakallah, satu amalan yang Ustaz kongsikan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama amalkan dan juga praktikkan dalam kehidupan kita. Dan berbicara tentang Nabi Allah Zulkifli AS, banyak lagi sebenarnya Ustaz yang akan kita raikan soalan kita. Cuma mungkin sebagai pencerahan juga, bagi memupuk sifat sabar tu, Ustaz. Dan terkadang tu marah tu datang juga dalam diri sebagai insan manusia biasa. Mungkin sedikit orang kata gambaran, tips daripada yang bagi Ustaz, bagaimana kita nak mendidik sifat sabar dalam diri kita. Masya-Allah, soalan yang sangat baik. Pernah seorang Arab Badui mai jumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, ya Muhammad, awsini, bagi tahu wasiat pada saya, tapi jangan panjang-panjang. Dia boleh minta lah gitu. Nabi jawab 2 patah je, Ustaz Anas, la taghdab. Jangan kamu marah. Dia macam nak lagi, ya Rasulullah, nasihatkan saya, tapi pendek-pendek lah, jangan panjang sangat. Nabi jawab pendek, kalimunas ala hasba uqulihim, berbicara dengan manusia sesuai dengan bagaimana tahap pemikiran mereka. Nabi jawab la taghdab. Sama. Nah, at-tikrar bermakna al-ahamiyah. Nabi kalau mengulangi sesuatu bermakna itu sangat penting. Pendek je, jangan marah. Memang sungguh. Sebab apa? Kalau marah itu kita tak boleh pikir dengan elok. Sebab itu orang yang paling sabar marah tu kan. Marah tak salah. Malah dalam kitab Penawar bagi hati karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi, demikian Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Zainuddin Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, mesti kena ada marah. Kalau tak ada marah, maaf ya, itu jadi zalim. Umpama kalau Islam dicerca, Nabi kita dicerca, dihina, marah saja itu zalim. Sabar saja itu zalim. Mendiamkan diri. Rumah kita dia masuk pencuri, tak apa, sabar. Kalau boleh lawan, tak boleh lawan, tak apa. Itu zalim. Maaf kalau suami, isteri keluar rumah tanpa dalam keadaan syarak, anak-anak pun begitu, itu boleh jadi dayus dan boleh jadi tidak elok. Jadi sabar itu penting. Macam mana nak sabar? Kena tahu ilmu tentang kesabaran, apa ganjaran kesabaran, dan lihat sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat sabar dalam kehidupan baginda. Insya-Allah tabarakallah, demikian panduan dan juga secara ringkas penjelasan telah pun dikongsikan bagaimana memupuk sifat sabar. Kalau sempat nanti kita perincikan sedikit, Ustaz, insya-Allah. Kerana kita nak tamat siaran di TV3, kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran di TV9. Terus dia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bersua di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9 Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala.
Tidak kira walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul Hafizahullah untuk sama-sama kita bicarakan topik sirah, kisah 25 Rasul Nabi Zulkifli alaihi salam. Dan terima kasih atas tontonan anda. Kepada para penonton yang ingin mengajukan kemusykilan dan juga soalan berkaitan topik kita pada pagi ini, anda boleh hubungi talian bebas tol 1-800-881677. Dan paling mudah, terus saja tinggalkan soalan anda ataupun kemusykilan yang berkaitan topik di laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi, sama-sama kita bantu sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan kita raikan lagi yang berbahagia Ustaz, soalan yang berikutnya daripada Nur Dahlia Biru di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah untuk membezakan kekeliruan orang ramai tentang Zulkifli yang disebut di dalam Al-Quran dengan Kifli yang disebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi? Dan yang kedua soalannya, benarkah kaum Nabi Zulkifli AS dikurniakan usia yang panjang-panjang sehingga negerinya padat dan kekurangan bahan makanan? Apakah benar kaumnya meminta kepada Nabi Zulkifli supaya tidak dipanjangkan usia dan baginda sendiri wafat pada umur 75 tahun? Mohon pencerahan biar tahu, jangan keliru. Nah, syukran jazilan. Nur Dahlia Biru bertanya, ada dua soalan, kita jawab yang kedua dulu. Wallahu alam bisawab, saya belum menjumpa lagi mana-mana riwayat ataupun kitab yang menyebut tentang kaum Nabi Zulkifli dikurniakan usia yang panjang-panjang sehingga negerinya padat dan kekurangan bahan makanan. Belum saya jumpa lagi. Wallahu alam bisawab. Yang saya tahu adalah kemakmuran itu berterusan. Kerana Nabi Allah Zulkifli adalah seorang yang sangat betul-betul menjaga amanah yang telah diminta oleh Nabi Ilyasa. Hadirin sedikit, apabila disebut Dhu, itu sebenarnya sirah mubalaghah. Bila Dhu Al-Kifli, orang yang sangat-sangat bertanggungjawab, sangat-sangat sanggup untuk buat sesuatu. Dalam Al-Quran menyebut ketika Allah Azza wa Jalla menghantar Nabi Ibrahim ke satu tempat iaitu Makkah, disebut dengan fi wadin ghairi dhi dhara'in, satu wadi yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, dhi zara'in, tapi sebelum itu ghairi dhi zara'in, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Dikatakan ulama Anas, sehingga tidak ada binatang buas kat situ. Kenapa? Terlalu panas sangat-sangat, sebab tidak ada tumbuhan masing-masing. Itu sirah mubalaghah. Bermakna kalau ada Dhu tu sirah mubalaghah. Dhu Al-Kifli sangat-sangat, orang itu mungkin bertanggungjawab tetapi belum tentu Dhu. Bila Dhu tu masya-Allah. Jadi kerana itu wallahu alam, saya belum dapat maklumat itu. Dan saya pun belum tahu juga kaum baginda meminta pada baginda untuk tidak dipanjangkan usia. Wallahu alam, sebab usia ini urusan Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi Zulkifli sendiri wafat pada tahun 70 pada usia 75 tahun. Ya betul, itu disebut di dalam beberapa kitab. Sebab memang sebelum ini Nabi-Nabi pun panjang umurnya. Kita tahu Nabi Nuh alaihi salam umur 1000 lebih tahun. Itu nah. Baik. Zulkifli yang disebut di dalam Al-Quran, apakah orang yang sama yang disebut di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, iaitu cerita daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau menyebutkan, aku dengar beberapa kali, bukan sekali, daripada Nabi tentang ada seorang Bani Israel yang namanya Kifl. Namanya Kiflu, Al-Kiflu. Orang ini dikatakan apa maksiat yang dia tidak lakukan, sehingga berlaku satu hari ada seorang perempuan datang untuk minta tolong sebab perlukan sangat duit. Maka dibagikan oleh Al-Kiflu ni tadi 60 dinar dikatakan, tapi dengan syarat hendaklah dia sanggup untuk bersama dengannya, dalam erti kata berzina dengannya. Sanggup pada asalnya, tapi ketika nak melakukan perkara itu, perempuan tadi menggigil dan menangis. Beliau ditanya oleh Al-Kifli ni tadi, ma yubkik,
Apa yang menyebabkan engkau menangis? Akrahtuki, apakah aku mengasarimu dan buat sesuatu tak elok pada kamu? Mengasari? La, tidak, beliau mengatakan. Kata perempuan tadi, la, tidak. Walakin hadha amalun lam a'malhu qat. Tetapi amalan ni, maaf, perzina ini, benda yang tak pernah aku lakukan dalam kehidupanku. Allah. Wa innama hamalatni alaihi alhajah. Tetapi kerana keperluan, perlu sangat pada duit tadi, terdesak sangat, tu yang saya nak lakukan begitu. Ketika itu, yang nama Al-Kiflu ni tadi menggigil juga, dan dia pun rasa tersedar. Lalu beliau mengatakan, izhabi bid-danadir laki, bawalah 60 dinar ini untuk kamu. Dinar tu mahal, ya. Satu dirham RM30. Satu dinar lebih kurang RM300-400. Nah, 25 gram. Masya Allah, lebih kurang gitu. Lalu beliau ketika itu berazam, bertekad, wallahi, demi Allah, la ya'asillahal kiflu abadan. Kifil ini tidak akan buat maksiat pada Allah selama-lamanya. Satu keinsafan. Malam itu beliau meninggal. Lalu dikatakan pada esok paginya, tertulis di pintu rumahnya, qad ghafarallahu lil kifli, sesungguhnya Allah telah mengampunkan dosa dan kesalahan Al-Kifli. Imam Ibn Kathir dan yang lain-lain bagi komen tentang hadis ini tidak terdapat dalam mana-mana kutubus sittah. Dan ulama lain mengatakan ini adalah hadis yang gharib. Kalaupun ia benar, Kifli ini ataupun Kiflu ini bukan Nabi Zulkifli, tetapi orang lain. Kalau hadisnya pun diterima, maka cerita ini tidak layak untuk Nabi Zulkifli. Mana mungkin berbuat perkara begitu, Anas. Kata ulama, antaranya Al-Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Bintani dalam kitab beliau Nurul Zalam, syarah kepada kitab Aqidatul Awam karangan Al-Imam Al-Marzuqi, jangan katakan benda tadi. Para Nabi dan Rasul, perkara khilaf aula pun tak dibuat. Bukan kata makruh, khilaf aula pun tak dibuat. Kerana Allah nak jaga mereka ini kan pula dalam perkara tadi. Maka ini bukan Nabi Allah Zulkifli. Kalaupun hadis ini diterima, maka itu bukan beliau, bukan baginda, tapi orang lain. Allahu Akbar. Kita tidak layak untuk menyandarkan perbuatan yang tidak elok kepada para Nabi dan juga para Rasul. Baik, itu maklumat yang perlu sama-sama kita hadam. Dan berikutnya yang berbahagia Ustaz dan juga sedang penonton, kita teruskan lagi dengan kita raikan soalan yang berikutnya daripada Hasnuin Wahid di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebagai seorang Rasul dan seorang Raja yang memerintah sebuah negara, bagaimanakah baginda menerapkan dakwah dan pentadbiran negara sebagai ketua negara? Mohon pencerahan daripada yang berbahagia Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. InsyaAllah soalan sangat luar biasa. Masya Allah, sangat bagus sekali Tuan Hasnain. Bagaimana seorang Raja dalam masa yang sama seorang Nabi bawa dakwah ini? Sudah pasti dalam pentadbiran baginda, walaupun tidak disebut secara tuntas bagaimanakah kementerian ini, kementerian ini, tetapi baginda sudah pasti untuk memastikan apapun dalam pentadbiran negara, Allah dan Rasul hendaklah dikedepankan. Maksudnya taat pada perintah Allah, taat pada perintah Rasul, iaitu Rasul baginda lah pada ketika itu. Dan sifat-sifat amanah, kesabaran itu juga diterapkan. Baginda tunjuk dengan amanah itu, tunjuk sendiri bagaimana setiap hari beliau lakukan sesuatu yang jarang orang buat. Apa dia? Berpuasa sepanjang hari, berqiyam pada sepanjang malam. Dan baginda peruntukkan masa pada setiap pagi dan petang, mesti baginda akan bersama dengan rakyat. Cuma satu sahaja waktu beliau minta untuk beliau rehat, itu sahaja. Qailulah itu pun panjang mana pun. Malam pun kalau nak hadir, silakan lagi. Ini satu Masya Allah tauladan daripada seorang pemimpin yang lebih-lebih lagi pemimpin itu adalah seorang Nabi dan Rasul yang sangat mulia. InsyaAllah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan kita akan raikan lagi soalan selepas ini Ustaz, kerana kita nak berjeda seketika. Terus dia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, kembali selepas ini.
Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus dia bersama dengan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jul Hafizahullah untuk sama-sama kita sambung pengajian sirah kisah 25 Rasul Nabi Zulkifli alaihi salam. Terima kasih kepada seluruh para penonton Tanya Ustaz yang sama-sama menonton, yang bantu untuk kongsikan live kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Dan yang berbahagia Ustaz, ada satu soalan daripada salah seorang penonton setia kita, iaitu Profesor Dr. Rustam, yang bertanya Ustaz. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Mohon pencerahan daripada Yang Berbahagia Ustaz mengenai keharusan atau keutamaan untuk kita berdoa dengan doa-doa para nabi sebagaimana yang dirakamkan di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit pencerahan daripada Ustaz. Masya-Allah, syukran jazilan Prof atas soalan tadi. Sangat bagus sekali Ustaz Anas. Ulama mengatakan doa yang terbaik daripada Al-Quran, kemudian daripada hadis, kemudian daripada salafun salih di kalangan para sahabat dan tabi'in, kemudian para ulama-ulama seterusnya. Doa yang terbaik daripada Al-Quran. Dan doa dalam Al-Quran itu pula daripada Nabi, masya-Allah. Itu memang memang sudah perfect lah Ustaz Anas. Jadi benar Prof, kita sebolehnya dan kita ungkapkan apa yang diungkapkan oleh para nabi dan rasul dalam doa-doa mereka, terutama sekali yang disebut dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu doa yang saya nak kongsikan hari ini Ustaz Anas, sebagai suatu, kalau kata guru kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjuri An-Nadawi Al-Maliki rahimahullah, beliau katakan doa ini doa borong. Doa borong ni maksudnya doa mencukupi. Sebab kita ada di kalangan orang yang pandai berdoa. Kalau berdoa tu Ustaz Anas sorok kita dengar. Syahdu dan dia pandai mengungkapkan perkataan. Tapi ada juga orang tak tahu. Kalau berdoa dok ulang hak tu dok 3 kali. Dia doa dia 1-2 minit, tapi hak sama 3-4 kali ulang. Nah, susunan ayat pun tak berapa nak pandai, tak apa. Nah, ada satu doa yang guru kita ajak, dan doa ini insya-Allah mencukupi. Tapi di samping doa yang lain, doanya Allahumma inni as'aluka bima sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ibadukas salihun wa na'udzubika bima sta'adha minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ibadukas salihun. Ini doa borong. Maksudnya, ya Allah, kami mohon apa yang dimohon oleh Rasulullah SAW dan orang yang saleh kepada hamba-Mu, dan kami mohon untuk dijauhkan daripada apa yang diminta jauhkan oleh Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hamba-hamba-Mu yang saleh. Itu lengkap, masya-Allah. Nah, masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama amalkan doa tersebut. Biasanya ada penonton setia kita Ustaz, dia akan screenshot ataupun tangkap layar doa tu kalau kita paparkan di skrin. Tapi hari ini insya-Allah mungkin ada yang akan edit ataupun potong doa dan akan kongsikan. Mudah-mudahan yang merencanakan ataupun melakukan edit ataupun kata apa, berdoa itu dikongsikan, mudah-mudahan yang berkongsi itu diberikan semangat, kekuatan untuk istiqamah dalam amal, dan kepada kita semua juga, amin insya-Allah, mudah-mudahan. Dan yang berbahagia Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada Puan Ruby Abu Bakar Ruby di Facebook. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah cabaran yang dihadapi oleh Nabi Zulkifli alaihissalam ketika mana kaum atau rakyatnya ingin memberontak sehingga baginda memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Baik, terima kasih Puan Ruby bertanya. Memang ada sebahagian kitab menyebutkan dalam pemerintahan baginda Nabi Zulkifli alaihi salam ada juga orang-orang yang tidak bersetuju ataupun orang-orang yang keras kepala dan orang yang tidak suka pada kebenaran. Itu adalah lumrah dalam kehidupan. Lalu ketika Nabi Zulkifli didatangi oleh kaumnya, dan baginda minta supaya kaum pengikutnya supaya juga turut sama-sama berjuang memerangi mereka. Tapi kaum baginda yang ikut serta ini dikatakan tak mahu nak meninggal.
Maksudnya perang mau tapi tak mau meninggal. Lalu mereka minta kepada Nabi Zulkifli supaya mohon pada Allah, kami pergi perang lawan mereka tapi tak mau meninggal. Nah, dikatakan doa itu dipanjatkan oleh Nabi Zulkifli alaihi salam, sehingga siapa pun yang berperang, termasuk rakyat jelata yang biasa, yang miskin ataupun yang tidak punya apa-apa, turut juga perang walaupun tak cukup kelengkapan perang, melawan orang yang memberontak tadi itu ataupun yang melawan tadi, semuanya hidup. Maksudnya tak ada meninggal dunia. Walau bagaimanapun kisah ini wallahu alam, saya belum dapat lagi dalam riwayat-riwayat hadis dan dalam riwayat-riwayat kitab-kitab terkemuka, tapi ada sebahagian menyebutkan begitu. Nah, jadi kesahihan cerita pemberontakan ataupun peperangan ini itu wallahu alam bisawab. Allahu akbar, insyaallah tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya, dan telah pun panjang lebar kita bicarakan tentang kisah 25 Rasul Nabi Zulkifli alaihi salam, dan mungkin sebagai tambahan juga sebagai terakhir Ustaz, hayat ataupun kisah wafatnya dan di manakah lokasi ataupun kedudukan maqamnya Nabi Allah Zulkifli alaihi salam sedikit kepada Ustaz. Masya-Allah. Syukran Ustaz Anas. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Begitu juga Rasul dan Nabi yang sangat kita cintai, yang sangat banyak ibrah daripada kehidupan baginda. Baginda dipanjangkan umur Allah sehingga 75 tahun. Dan beliau dikatakan meninggal ataupun wafat di Damsyik dekat Syria sesuai dengan tempat dakwah baginda. Pun begitu maqam baginda itu khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan dekat perkampungan Kifil Haris dekat kawasan Nablus, Palestin. Ada yang mengatakan dekat Jabal Qasiyun dekat Damsyik. Itu antara pendapat yang dekat. Karena baginda berada di situ dan meninggal di situ. Ada juga pendapat yang mengatakan di Kifl, Iraq. Ada yang mengatakan dekat Nawa, dekat Syria, tempat perkampungan Imam An-Nawawi, Muhyiddin, Masya-Allah, Yahya ibn Sharaf itu, Abu Zakaria yang sangat terkenal itu. Jadi tempat yang secara pasti wallahu alam bisawab, tetapi baginda telah meninggalkan pengajaran-pengajaran yang sangat berguna untuk kita, juga teladani seperti apa yang baginda lakukan. Fatashabbahu fa illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Hendaklah kamu berusaha mencintai orang yang mulia walaupun kamu tak exactly seperti mereka, kerana mencintai orang yang mulia itu satu kejayaan. Masya-Allah tabarakallah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Yang bagi Ustaz, saudara-saudara kita telah pun berada di penghujung rancangan. Saudara sedang penonton untuk pelan tindakan sepanjang 2 jam kurang lebih Ustaz kita berbicara tentang sirah kisah 25 Rasul Nabi Zulkifli alaihi salam. 3 poin ataupun isi penting yang saya rasa perlu sama-sama saya tegaskan sekali lagi untuk siaran kita pada hari ini, iaitu yang pertama, sabar. Jangan marah sebagaimana yang dikongsikan oleh yang bagi Ustaz dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabar dan marah pada tempatnya. Dan yang kedua ialah amanah dengan setiap tanggungjawab yang dipikul ke atas kita. Dan yang ketiga ialah mintalah kepada Allah. Mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, dan kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa ringkas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dengan asbab, dengan barakah majlis kita pada pagi ini. Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakallah khair diucapkan sekali lagi kepada yang berbahagia Ustaz Muhaidir Haji Juh hafizahullah, guru mulia kita. Mudah-mudahan dengan apa yang telah pun kita dengarkan, kita ikuti pada pagi ini, yang bagi Ustaz
Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan kepada yang lain-lainnya. Dan kita doakan mudah-mudahan yang berbahagia ustaz dipanjangkan usia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ditambahkan ilmu pengetahuan kepada ustaz untuk terus berbakti kepada agama, bangsa dan juga negara, khususnya di siaran Tayanglah Ustaz TV3 dan juga TV9. Dan yang bagi ustaz, kita esok sebagaimana biasa para penonton jam dan juga waktu yang sama Tayanglah Ustaz 2022 akan kembali bersiaran pada esok hari dengan topik akidah, penyakit dari Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk yang perlu kita rungkaikan esok bersama dengan moderator Da'i Aiman dan juga panel yang berbahagia Ustaz Muhammad Fauzi Mustafa. Dalam keadaan kita pada hari ini ustaz masih lagi dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan wabak ini ustaz. Mungkin ada yang di luar sana dalam keadaan diuji dengan sakit dan sebagainya, khususnya diuji dengan wabak pandemik COVID-19 ini. Kita doakan kesembuhan kepada mereka, dan walau apa pun aktiviti yang kita lakukan, di mana jua kita berada, mudah-mudahan kita terus pastikan kita mematuhi SOP yang telah pun digariskan oleh KKM ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia, dan terus kita melakukan kawalan kendiri dan juga penjarakan fizikal, dan terus yang paling penting ustaz, kita doakan kesejahteraan, keamanan negara kita, khususnya bebas daripada belenggu wabak pandemik COVID-19 ini. Dengan tanda pagar kita mesti menang insya-Allah. Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita berserah. Sekian saudara sedang penonton, jangan mencari yang sempurna, sempurnakanlah apa yang ada. Tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah.